Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim, ulama, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini hikmah yang ke 179. Muka surat apa? 66. Bismillahirrahmanirrahim. Nur ahli hikmah. Hikmah yang ke 179. Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala berkata, kadangkala nur terjadi dari tahakkuk dan tamakun contoh dan teladan, iaitu pada ahli ma'rifat yang sempurna kepahaman memberikan hasil kepada konklusi dan tindak balas. Ibn Ajibah rahimahullah berkata, apabila Allah SWT menghendaki cahaya ma'rifahnya kepada hati hamba-hambanya, maka didahulukan pada hati-hati mereka itu dengan peringatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang dalam hikmah ini. Tasbiqu anwarul hukama aqwalahum, fahaisu sarat tanwir wasalat ta'biru. Nur ahli hikmah selalu mendahului pada ucapan mereka, kerana apabila telah mendapat cahaya nur itu, sampailah maksud ibarat mereka. Anwar dengan mana salah satunya nur ialah setiap kurniaan ilahi yang menolak makhluk dan mengikut kehendak hati. Al-Jurjani berkata, nur ialah pandangan penglihatannya memperolehi jalan permulaan, dan dengan pandangan tersebut mampu melihat keseluruhannya. Al-Hukama ahli hikmah, ia berasal daripada hikmah, antara maksudnya cerdik pandai dan bijak. Al-Kashi berkata, hikmah ialah ilmu kefahaman pada hakikat sesuatu, sifat keistimewaan dan hukumnya. Begitu juga ikatan antara sebab dan pencipta sebab. Seterusnya segala rahsia berkaitan dengan peraturan alam. Ta'bir kalimah atau ibarat yang diucapkan atau diluahkan. Mafhum hikmah. Sifat arifin ialah cahaya mereka mendahului pada ucapan sehingga ibarat itu dapat memberi kesan. Ini dapat dilihat berdasarkan sejarah salafus salih, yang mana mereka benar-benar melaksanakan segala titah perintah Tuhan, sehingga tingkah laku mereka dan amalan perbuatan mereka mendahului oleh kefahaman manusia akan hakikat mereka tanpa diucapkan oleh mereka. Firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Ayat ini, kata Imamul Qurtubi, orang yang paling zalim ialah apabila diberi peringatan ayat Allah lantas dia berpaling daripada menerimanya. Beratlah orang macam ni. Ibn Abbas rahimahullah menyatakan, innal hukama hum arifuna billah wa fi ba'dil asar ra'sul hikmati makhafatullah. Sesungguhnya mereka yang dikenali sebagai hukama, cendekiawan, merupakan golongan yang arif yang dengan zat Allah, dan pada sebahagian asar yang menyebut perasaan takut kepada Allah adalah hikmah yang utama atau terbesar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini dengan berkata, mereka adalah golongan yang mengetahui bahawa Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Sedangkan Al-Maghari berkata, Allah Maha berkuasa ketika memberi hukuman kepada orang yang kafir kepadanya, dan Maha pengampun terhadap orang yang beriman dan tunduk kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menghukum orang yang derhaka, dan Maha berkuasa pula memberi pahala kepada orang yang taat. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak untuk memberi hukuman atau memberi pahala kepada seseorang. Lihatlah bagaimana ucapan peringatan Fudail bin Iyad di hadapan Harun Ar-Rasyid menyebabkan beliau menangis tersedu-sedu. Cerita ni masa berada di kota Mekah. Tak kala Harun Ar-Rasyid tanya kepada Gubernur Mekah, wahai Gubernur Mekah, tunjuk kepada aku seorang ulama besar di kota Mekah ni. Bila dia pergi sampai ke rumah seorang ulama ni kata, wahai tuanku, kalau tuanku bagi tahu, saya boleh datang kat tuanku. Lalu Harun Ar-Rasyid kata, tak apa hajat kawan ni pun sebutlah dia ada hutang ini. Kata kepada Gubernur, bayarlah hutang dia semua, selesaikan hutang untuk ni. Selesai. Turun daripada rumah, daripada tempat tersebut, keluar daripada situ, Harun Ar-Rasyid kata, cari ulama lain, cari orang lain pula, seorang ulama yang hebat. Situasi hampir sama, maka disuruh juga. Akhir sekali dia kata, kau cari kepadaku seorang ulama yang lain lagi. Terakhir sekali mereka pergi rumah Fudail bin Iyad. Bila sampai rumah Fudail bin Iyad, kawan ni jenis tak ada elektrik, tak ada TMB, tak ada pelita pun sikit. Ini bapa kedana sungguh lah, miskin, orang biasa. Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, bila dengar khalifah datang ni, dia semayang kuat. Dengar saja khalifah datang ni, masa tu dia padang lapu, ataupun kita kata pelita lah, capur padang. Jadi khalifah masuk, dan mereka tahulah, dia pun tahu bukan ni orang curi, dia tahu. Jadi dalam keadaan gelap begitu berjalan, tiba-tiba tangan Harun Ar-Rasyid ni tersentuh tangan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pegang tangan ni, dia kata, alangkah lembutnya tangan ni, apakah mampu menghadapi neraka Tuhan? Gitu je cakap, menangis teresak-esak kawan tu. Kenapa? Kerana kawan ni cakap berdasarkan kepada hati, kepada takwa dan sebagainya. Banyak kisah mereka yang bertaubat kepada Allah dengan ibarat yang ringkas yang masuk menusuk ke dalam hati dan kalbu mereka. Ini dia. Begini tuan-tuan, dalam hikmah ini adalah hikmah yang mudah kita faham. Ada orang, kita bertemu dia. Bila kita bertemu dia, kita tengok dia ceramah satu. Lalu kita kata, Masya Allah, hebat sungguh Tok Guru ni, menusuk kalbu ceramah dia. Masya Allah, bagus Tok Guru. Orang ni sebenarnya taraf dia adalah taraf biasa. Taraf biasa. Bila dia pergi depan orang, dia pun ceramah satu. Orang pun faham, oh gitu. Hak ni kita panggil tahap biasa. Tahap biasa ni maksudnya apa? Dia kena bercakap dulu, dia kena terang dulu, dia kena tafsir dulu, barulah cahaya tu kita nampak. Ada jenis manusia pula di mana kita tengok tubuh dia pun lalu dah.
ya Allah, hebatnya. Cara dia tu, ya Allah, hebatnya. Jadi orang tengok, dia kadang-kadang cakap pendek je, duduk pun orang tengok semuanya penuh. Sebut je ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, semua pakai nangis habis dah. Ya. Ini kita kata macam inilah anwarul hukama, cahaya-cahaya dia itu telah mendahului cakap dia. Orang macam ni jarang orang. Biasanya orang ni dia takut kat Tuhan, depan orang dia takut kat Tuhan, belakang orang seorang-seorang lagi dia takut kat Tuhan. Orang macam ni payah. Bila sampai kepada level macam ni, dia tak kisah dah. Level macam ni, orang yang mana dia hanya mewakafkan keseluruhan hidupnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lain. Dan orang macam ni memang tak ramai, memang amat nadir. Orang tengok je, seolah-olah orang rasa, ya Allah, inilah orang, inilah orang. Tapi akan ada di sepanjang zaman. Cumanya jumlah dia memang amat-amat sedikit. Kerana orang macam itu jiwanya telah membekas, hatinya telah terpasak takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau orang macam ini, tuan-tuan, kita tengok cahaya dia, tak payah dia nak takbir. Dia cakap sepatah, dia cakap 2-3 patah sahaja, orang pun tahu dah. Orang tengok muka dia, orang tahu dah. Orang akan rasa. Inilah kalau kita baca sejarah-sejarah orang-orang yang hebat, memang mereka ni macam tu. Orang yang hebat. Tuan-tuan bayangkan Junaid al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, salah seorang tu guru tasawuf besar, alim Rabbani, hebat. Dikatakan dalam usia tuanya, ketika mana Harun al-Rashid bersama permaisurinya Az-Zubaidah pergi masuk ke Pekang dengan kereta kuda yang diarak oleh tentera-tentera, pengawal-pengawal, dan orang ramai berkerumun nak tengok khalifah Islam ini. Sedang mana orang sedang tengok kepada khalifah ini, tiba-tiba Az-Zubaidah terperasan. Ramai orang beralih arah dan mula tinggalkan majlis tersebut. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai tinggal. Lalu dia panggil pengawal, ni kenapa ni? Tadi nampak ramai sangat, ni tak ada dah. Lalu pengawal ni mendapat info. Dia kata ada seorang tua yang jarang keluar, dengan bertongkat berjalan keluar di Pekang, sekadar nak berjalan, nak lalu sahaja. Orang itu ialah Junaid al-Baghdadi Abul Qasim. Bila dengar sahaja macam itu, kata Az-Zubaidah, pada hari ini khalifah yang sebenar adalah Junaid al-Baghdadi, bukan Harun al-Rashid. Sebab apa? Dia ni seolah-olah orang lain sultanun nas, sultan manusia, tetapi dia ni sultanul qulub, sultan kepada hati-hati manusia. Orang akan jadi terpengaruh dengan dia, orang sayang kat dia, orang kasih kat dia, orang dengar cakap dia. Ini mahal orang zaman dahulu. Tuan-tuan bayangkan siapa selebih manusia atas muka bumi ini, sudah pasti tak ada tolak bandingnya Rasulullah SAW. Rasulullah dalam banyak riwayat menunjukkan, sahabat tengok dia pun jadi macam satu energi, semangat dah. Ni kita tengok nanti ada Piala Dunia, tuan-tuan. Piala Dunia ramailah orang bertahajud malam-malam. Tengok semayang tahajud, jangan tak semayang. Biasanya pasukan yang akan menang, bukanlah saya ni coach pandai, saya tak masuk apa-apa tuan-tuan, tapi dengar cerita. Pasukan yang akan menang, bila adanya dalam pasukan itu, dia panggil playmaker. Dia akan menggerakkan.
Contohnya kita tengok Perancis menang masa tu sebab ada Zinedine Zidane, dia boleh gerakkan. Pasukan lain pula menang, dia akan ada orang macam tu. Jadi playmaker ni dia akan mempengaruhi keseluruhan. Bahkan bila tak ada dia, jatuh. Dulu Diego Maradona, dia masuk je pasukan Argentina semangat lalu. Dia kena keluar padang je, lemah lalu semangat. Tengok tu. Jadi begitulah kalau kita tengok orang-orang yang hebat ni, dia dalam keadaan orang tengok dia ni semangat. Macam Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat bila tengok Nabi dia jadi seronok, suka. Tak pernah dalam sejarah kehidupan dunia orang menangis kerana orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan dan persahabatan lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mati, bini kita balik rumah, bini kita nangis sungguh-sungguh. Apa mau menangis? Rasulullah mati. Aku mati mau tak nangis? Adakah aku cakap itu dah? Kita mati dah. Begitu sayangnya. Begitu juga bini balik, bini tengok tok lelaki menangis. Apa menangis bang? Rasulullah mati. Anak mati, tak nangis macam ni. Ya. Tengok tuan-tuan. Kenapa? Kerana itulah satu keadaan yang luar biasa. Nabi bila dia bercakap, bila sahabat dengar, kesannya cukup hebat. Jadi kesan-kesan macam itu masuk menyelinap dalam jiwa sahabat. Sahabat pun dengan tabi'in, dengan orang lain begitu juga cakap. Sayyidina Umar, orang depan dia, orang kata berani nak cakap tuan-tuan. Tengok muka pun orang takut. Tengok muka pun orang takut. Tak berani. Dia panggil, apa dia panggil? Haibah tu. Kehaibatan tu. Itulah hebatnya orang zaman dahulu. Ni haibat ni bab lain lah pula. Bab haibah ni mungkin kerana dia takut kat Tuhan lebih, dia gini-gini. Ada orang tu bab kerana peradaban, akhlak dia, Masya Allah, hebat. Hebat. Orang boleh jadi panduan dalam hidup. Inilah kehebatan-kehebatan mereka. Jadi hukama sebenar, cahaya dia itu, dia tak payah bercakap, orang faham dah. Dia mungkin cakap sikit, orang boleh tafsir terlalu banyak. Tuan-tuan, yang mengubah kita, yang mengubah negara, yang mengubah kepimpinan, yang mengubah semua sekali, yang mengubah watak jiwa seseorang, hanyalah ibarat yang pendek. Bukan hak panjang. Bukan hak panjang. Ibarat yang pendek. Itu yang berlaku. Kita tengok ada seorang kawan kita, Masya Allah, kawan kita ni berjaya menega koprak sana, koprak sini, nega sana, nega sini. Dia untung laba yang amat banyak, kaya. Setak syarikat ni, syaitan ni kaya, Masya Allah, duit banyak. Kita temu dia, tahniah Syekh, Alhamdulillah, kata dia. Alhamdulillah. Kita pun cakap dengan dia, Syekh, kita ni nak kawan sampai akhirat. Pergi kat masjid, jangan lupa sangat kat masjid. Pergi kat masjid, jangan hanyut sangat. Dunia ni kerja dah habis. Lepas kerja, lepas kerja, dah habis. Bukan tak habis saja, tak cukup. Bukan tak cukup, tak sempat. Kita cakap sepatutnya. Dia pun paling kita melanting. Syekh, entah tak tahu keadaan anak. Hak ni baru nak setak, hak ni baru nak setak. Setengah jam dia syarah. Kita senyap. Okeylah Syekh, terima kasih banyak. Walaupun dia luah dulu, kocokan hati dia, geram apa, sebagai satu orang panggil escapism, sebagai satu alasan, tak apa. Dia balik malam, dia termenung. Dia duduk atas katil, dia termenung. Dia letakkan kepala di atas bantal dia, duduk, termenung. Dia tengok kipas, termenung. Akhir sekali dia kata, betul sungguh kawan aku.
betul sungguh kawanku. Yang orang lain yang dia dengar ceramah, yang dia dengar gini, dia tahu gini, dia dengar dalam TV lain, tak kesan. Tapi dengan sepatah kawan dia cakap jujur tu, dia berubah. Akhirnya dia kaki masjid. Bukan pergi masjid, kaki masjid. Tengok, maknanya ibarat yang mereka. Ini banyak berlaku dalam sejarah dunia. Itu martabat yang kita kata masih lagi cakapan dia. Tapi mungkin seorang tu yang sibuk hidup, Masya Allah, hebat hidup. Tengah-tengah sibuk hidup, kebetulan satu hari dia naik kereta kawan dia pun bawa dia. Kawan dia kata, Syekh, Hana kena pergi mayang ni, dah mau nak gigi lah. Terpaksalah dia terpergi sama ke masjid mayang. Masuk saja masjid, dia tengok seorang lelaki putih, bersih, duduk mari mayang. Ya Allah, terketik-terkening. Dia pun macam rasa macam kenal. Pergi dekat, tengok lah kawan kecil dia. Kawan kecil, masa kecil dia. Kawan tu lebih bodoh pada dia, teruk pada dia, jahat pada dia, nakal pada dia masa tu. Tengok dengan pakai jubah, dengan putihnya, dengan bersihnya, dengan air mata menangisnya, gini. Dia pun jadi terkejut. Setahu aku dia berat benar dulu. Berat tak baik. Sekarang ni berat benar baik. Baik sungguh. Terkejut. Dia pun balik, pergi makan roti canai sama kawan. Syekh, ente tahu tak orang hok tadi? Kalau dia tak tahu, tu ente tengok tak? Memang tengok, nampak orang ramai pergi kat dia, nampak. Dia tu kawan saya masa saya kecil dulu, rapat sangat. Memang teruk benar dia. Tapi sekarang, ya Allah, ana jawab salam dengan dia pun ana rasa gerung tengok. Sungguhnya air matanya takut kat Allah. Dia tengok keadaan. Bila tengok keadaan macam ini, dia kata tak jadi, aku kena berubah balik. Itu hak jenis tengok keadaan berubah balik. Jadi sebenarnya Tuhan nak tarik kita, perubahannya dia dengan pelbagai. Tetapi perubahan yang paling mujarab untuk kita berubah, kata Ibnu Athaillah Sakandari, ialah qida ilaihi bisalasilil imtihan. Dia akan tarik kita bila mula tafatul ihsan, kebaikan-kebaikan ihsan Tuhan tak dapat berubah kita, dia tarik kita melalui rantaian-rantaian ujian. Kenapa orang tu baik? Sebab dia sakit, dengar kata H1N1, kata doktor ada 6 bulan je hidup. Masjid lalu dah tuan-tuan. Dia tak akan kata dah kalau 6 bulan ni dengan duit aku ada ni banyak, tiap-tiap hari, tengah hari aku mesti pergi kat McDonald nak makan je biar kenyang. Dah. Tiap-tiap hari aku nak pergi ke KFC. Dah. Mungkin dia tinggal dah. Dia akan kata tiap-tiap hari aku nak pergi masjid, aku nak semayang, aku nak baca Quran, aku nak istighfar, aku nak menangis, aku nak takut kat Tuhan, aku nak bertaubat, aku semuanya sebab orang Islam. Macam itulah keadaannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni yang keberapa? Hadis yang ke 28. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya murtad. Daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghayyara dinahu fadribu unqah." Siapa yang menukar agamanya maka pancunglah, hendaklah pancung lehernya. Ini masalah murtad. Tukar agama daripada bukan Islam kepada Islam tak apa. Tapi tukar agama bahkan disuruhkan. Tukar agama daripada Islam kepada yang lain tak boleh. Kenapa? Kerana ini adalah lambang kebaikan. Betul. Kita ada anak kita kecil. Kita sayang ke anak kita, kita bagi semua ke anak kita.
Tapi kalau dia nak pergi dekat pelita api besar, dia nak pergi terjun dalam tu, kita bagi tak? Kenapa kita tak bagi? Kalau sayang, bagi lah. Sayang tu tak bagi. Sebab itu akan merosakkan kehidupan dia, bahkan akan membawa kepada petaka kepada dia. Maka begitu juga kalau tukar agama. Kita hak molek dah, pergi tukar hak uduh, akalan mana boleh terima? Kita ada rumah besar, comel, alhamdulillah, selesa, harganya 4 ke 500 ribu, puas hati, alhamdulillah. Apakah kita perlu pergi tukar, duduk di rumah setinggang? Apa kata? Jawab dia tak betul macam tu. Kalau nak tukar, kalau boleh biar hak molek lagi. Itu cara dia. Ataupun sama, ataupun kerana nak zuhud pun duduk rumah kecil dalam keadaan selesa, itu soal lain lah. Maknanya agama gitu juga, bahkan lebih daripada tu. Sebab itu Islam ni hak baik. Nak tahu Islam tu betul tak betul mudah ya tuan-tuan. Kita tak tengok tokoh-tokoh ulama Islam pergi ke agama lain. Tahun ni 4 orang tu Imam Mekah ke, Syekh Azhar ke, murtad, tak ada. Tapi kalau kita baca dalam sejarah Islam, bahkan sampai sekarang, boleh katakan tak pelik kita dengar padri masuk Islam. Pelik tak? Tak boleh. Kita dengar orang Yahudi, Ju Yahudi masuk Islam. Yahudi, rahib, rabai dia masuk Islam. Ada dengar tak cerita macam tu? Biasa kita dengar. Sebab agama Islam ni agama benar. Yang tak berapa benar tu tingkah laku orang Islam. Hak tu hak masalah. Agama Islam tu benar, orang boleh terima. 2 minggu lepas, hari Jumaat, saya diminta bertazkirah di Unitank. Biasa kita banyak situ ada baca kitab. Hari Jumaat sudah baca kitab, selesai baca kitab, masuk waktu Jumaat, naik seorang lelaki daripada Arak baca khutbah. Khutbah pula orang putih, kita pun tak apa faham. Oh, pandai benar. Setahu kita orang Arab ni tak apa pandai, orang putih sebut pun tak apa tepat ni, pasal sangat. Saya tengok dia tu, saya rasa ni bukan orang, ini orang Mesir kot. Tapi cara pakar cara Saudi, tapi bahasa Inggeris pandai, pasal. Lepas pada tu dia ajak pergi makan bawah. Kawan ni pun kata, ustaz jangan balik lah, layan kepada sahabat kita ni. Kata boleh, tak ada apa. Saya pun cakap, saya kata Syekh Intan ni orang mana? Dia pun kenal lah nama dia. Saya ni daripada Institut Maghrib, satu pertubuhan lah yang nak dakwah. Saya orang Mesir, pergi belajar di Saudi, duduk di Amerika, dapat kegiatan mereka. Orang kata Padang pun pasal bahasa Inggeris, suka dia. Aku dulu dah pandai kot, saya kata. Bila pergi kat mereka jadi pandai. Duduk lama dah duduk. Kata, hang buat apa sana? Kita buat macam mana kita buat dakwah. Dia bukan tak boleh lah, dia buat dakwah, maknanya dakwah secara moden lah, cara mereka, cara ni. Maknanya dia ada macam komuniti orang Islam, ada badan. Antara pendekatan dakwah dia buat ialah, dia buat umpamanya satu tajuk, bagaimana cara nak jawab dalam masa interview, bagaimana cara nak beri satu jawapan yang terbaik dalam masa interview. Yang datang tu orang Islam datang, orang bukan Islam datang. Dan orang bukan Islam ni semangat, tengok cara, join sama. Bila dia perhati kepada orang Islam, ada yang masuk Islam. Dan tak pelik kata dia, ada yang datang pula padri. Padri ni jenis orang yang polite person, baik sangat, sopan. Dia pergi kat kita, dia kata, tuan, boleh tak saya nak minta izin nak dengar apa yang tuan cakap. Kawan ni kata, tak apa, Islam tak ada masalah, sila dengar. Dia pun dengar, semangat. Dia dengar, Masya Allah, dia dengar Islam.
Sudah daripada dia dengar, dia datang lagi. Tuan, boleh tak saya nak dengar setiap masa tuan ceramah? Mana nak lagi lah, nak datang lagi. Dia kata sila, tak ada masalah, dengar. Dan ada kumpulan ni, dia datang ke orang Islam, dia kata beza antara agama kami, antara kamu ialah salah satu agama kamu nama Tuhan banyak. Agama Kristian Tuhan banyak. Agama kita nama Tuhan tu banyak. Tuhan satu, Qul huwallahu ahad. Ni kata agama kami tak ada lah nama-nama pelik ni. Kita Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Karim, Al-Jabbar, Muntakabbir, Muntaqim, macam-macam. Lalu dia kata, boleh tak tuan syarahkan segian-gian? Orang Islam syarah. Dan alhamdulillah, penerimaan tu cukup menarik. Biasanya ada orang masuk Islam, purata memang ada lah, mungkin satu sehari, satu dua, biasa. Peliknya, kata dia, kalau jenis orang putih, orang yang banyak masuk Islam adalah orang perempuan. Berbanding dengan lelaki kulit putih dengan perempuan kulit putih, perempuan kulit putih lagi banyak masuk Islam. Kalau orang negro Afrika, hak lelaki. Ini keadaan. Kata apa hak perempuan banyak, hak putih kulit putih? Dia kata perempuan kulit putih ni kadang-kadang masih ada lagi saki-baki akhlak yang baik. Yang hak lelaki ni hoha duk minum, duduk bergiang, dia liar sikit, payah sikit. Ini berlaku. Apa yang saya nak sebut ialah, tengok Islam ni kadang-kadang kita tak sangka macam mana, kita rasa macam tak ada harapan dah akan berkembang. Datang orang faham Islam, orang tengok Islam, orang tengok, sebab dia bersifat sejagat. Jangan Islam dibangsakan dia, dan jangan Islam dibahasakan dia. Ni bahasa orang Islam sahaja, tak. Islam bukan milik bangsa, tapi Islam milik ummah keseluruhan. Sebab Islam ni, orang Cina ada Islam, orang India, dua bangsa ni tuan-tuan masuk Islam lebih dulu daripada kita. Kalau kita baca sejarah tamadun daripada Abbasiyah lagi, kita tengok bahkan sebelum daripada itu Umayyah lagi, kita tengok bagaimana kesungguhan para sahabat menyebar luaskan agama Allah Ta'ala ni. Jadi dengan sebab itu Islam mengambil tindakan tegas. Comanya dari segi pelaksanaan itu kena bijak dan kena betul-betul mengikut syariat Islam. Apa makna? Sekalipun pelaksanaan undang-undang Islam, caranya adalah biarlah begitu harmoni dan begitu baik. Kita bimbang siaran-siaran dalam beberapa YouTube sebagai contoh, satu gambaran Islam ini barbarian, yang inilah yang akan merencakkan dan merasa takut musuh-musuh Islam, iaitu kena hapuskan. Sebagai contoh, sekarang berlega dalam YouTube di mana hukum kerat tangan. Saya duk tengok dalam YouTube tu, saya tengok sekali, saya beci dah tengok, jadi takut pula. Yang ini berlaku di mana? Yang ini berlaku sama ada di Pakistan atau Taliban atau seumpama. Cara dia kerat tangan macam mana tuan-tuan? Dia pegang orang tu, dia dudukkan orang tu, dia ambil satu papang kayu, dia letakkan tangan orang tu, dia letakkan kayu sebelah ni supaya taklah kerat atas ni. Jadi dia letak gini, dia ambil satu parang panjang, lalu dia tetok. Bila tetok tu tak putus lagi, tetok lagi 3 kali tetok. Lepas tu iris pula. Allah kata, tak tahulah, tak boleh nak bayangkan. Memang Allah kata potong tangan, faqatu aydiyahuma, tapi bukan macam tu. Siapa main tetok menetok ni? Ni cerita macam mana ni? Aku tetok, mu tetok. Tuan-tuan, kalau orang akan faham cara pelaksanaan,
Tak sampai 5 saat. Saya ingat dalam 2 ataupun 1 saat je. Paling lama 2 saat je. Dan tak meraung pun. Sekejap je. Apa yang berlaku di Saudi buat? Datang, tarik ramai-ramai tangan, pegang sini, ikat betul-betul, dia akan jadi terenggang antara 2 sendi ni. Dia ambil satu pisau yang tajam, serah, sudah. Terus balik, bawa pergi hospital, bius ke apa ke, terus tangan tu digantung untuk dia tengok saksi orang. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Yang ni bertetok-tetok, lepas tetok-tetok. Tetok pula bukan kena atas betul-betul ni. Paling sini pula. Allah, gerung tengok. Kita kata, inilah penting. Supaya orang akan tengok Islam tu harmoni. Jangan bayangkan katakan hukuman macam ni, tak pandai. Patut nak tekak ke atas kepala dulu. Cabut dulu sikit, Allah. Sikit keluar dah ni nyembuk. Jadi cara tu kena tepat, kena bijak, kena kemas, kena pandai, kena ni. Yang ni memang kena ada khusus-khusus lah, kena ada cara. Sebab Islam ni cukup harmoni, dia jaga betul-betul, tuan-tuan. Baik, hari ni kita baca satu hadis cukuplah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mata Abi Syuja' ni kat mana dah kita? Menggunakan bekas ke? Ya. Istimalul awani. Kita ambil nombor 3 dulu. Muka surat 3, menggunakan bekas. Wala yajuzu istimalu awani az-zahabi wal fiddah wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Tidak boleh menggunakan bekas daripada emas dan perak. Dibenarkan menggunakan bekas yang dibuat daripada selain daripada kedua-duanya, iaitu emas dan perak. Apa makna tak boleh digunakan? Maknanya haram. Bagi orang perempuan, dia nak pakai emas, gelam emas, rata emas, boleh, halal sekatu-katu. Bagi orang lelaki, pakai gelam emas ke, pakai rata emas, tak ada. Yang boleh orang lelaki pakai gigi emas. Boleh lah. Zaman dulu kan ada kan, zaman arwah tu kita kan, dia senyum kan, gigi dia emas. Baik. Itu tak apa, sebab darurat dan sebagainya. Itu dululah. Yang tak bolehnya, tuan-tuan, kalau jenis bekas, contohnya kita buat cerek emas, kita buat gelas emas, kita buat pinggang makuk emas. Jadi bila orang datang rumah kita ataupun kita makan orang lain pinggang lain, kita pinggang emas. Kapal terbang emas tak apa naik, itu lain. Pinggang emas, yang ini emas macam ni tak boleh. Kenapa, tuan-tuan? Kerana bila emas, dia jadi ego lebih, takabur lebih, lain. Manusia kalau dia lebih sikit pada orang lain, dia jadi lain. Kita pergi kampung orang asli jalan kaki, dia bawa basikal, kita naik kereta kacil. Tengok tak ada orang pakai kereta kacil, kita seorang, kita pakai sepetang. Orang asli tengok lain, macam panda dah hitam. Kadang tengok bangga kita sebab kita besar. Tiba-tiba ada orang lain mari bawa Pajero, Allah, lain macam. Kecil dah kita. Itu sifat. Maknanya, tuan-tuan, nak lawan macam ini ni, sementara emas ni memang macam tu. Sebab itu dalam Islam tak bagi. Kedua, sebab datang ni lah, datang riak, datang ujuk. Dia cepat. Macam kita makan pinggan emas, pada otak kita kata apa? Emas ni berapa gram dah? Aku rasa ni ke dalam 500,000 harga. Dia bincang harga pula. Dia duduk rasa lain. Itu satu. Kedua, bila datangnya dengan emas, kalau boleh beri buat pakaian, maksudnya boleh buat macam minuman bekas ni, pada masa tu
maka ramailah perempuan-perempuan yang tak dapat pakai mah. Sebab akan dibolok oleh orang kaya mah pada umur dia je. 15 kilo mah boleh ke dia je. Dah pinggang 15 set semua mah. Sudu 80 jenis semua mah. Gelas ada 30 biji semua mah. Habis dia. Orang lain tak boleh. Dia tengok gitu ya. Supaya likaila takuna dulatan bainal aqliya, supaya tidak berlega di kalangan orang kaya sahaja. Maka pada masa tu mah ni kita tengok kadang-kadang perempuan tu miskin je, ada juga sorak gelang, ada juga sebetuk cincin, sekurang-kurangnya ada. Jadi nampak perbezaan. Ia tak jadi akan tertumpu kepada satu arah. Itu hakikat kalau kita tengok emas. Jadi emas ni dia tujuan. Emas ni pula namanya pelik tuan-tuan. Nama emas tu zahab. Zahab tu makna emas. Orang tanya kenapa nama emas tu zahab. Salah satu daripada makna zahab tu ialah pergi. Apa makna pergi? Kalau saya naik ke masjid ni, saya tinggal depan kereta saya tepi nu kena selipar buruk. Saya ingat 4 tahun kalau saya mari ada lagi lipas saya. Kalau tak ada bandara, cuci buang-buang ada. Orang dah curi kan? Curi apa? Tapi kalau saya bawa emas 2 kilo, tinggal dalam tandah, sudah maya hilang. Tak ada mana emas aku. Zahab ni cepat pergi, cepat. Emas kalau jatuh selamat, pakai tak ada. Dia jenis benda cepat pergi. Itu dia. Jadi dengan sebab itu namanya emas tu zahab. Zahab tu li zahabihi, kan cepat sangat pergi. Baik. Jadi tak harus. Bila tak harus ni bahasa dalam fiqh, wala yajuzu maknanya haram. Mungkin orang tanya dari segi hukum fiqh, kenapa selalu disebut tak harus? Harus di sini bukan harus Indonesia. Anda seharusnya menjadi orang baik. Seharus Indonesia maknanya wajib kan. Seharus manusia Malaysia ni, harus ni boleh lah. Kita maknanya dari segi fiqh Arab tu kita lebih tepat lagi lah. Harus ni ibahah. Boleh nak buat boleh, tak buat boleh. Macam mana? Nak pergi tak? Harus pergi, harus tak pergi. Boleh lah. Boleh hak ni, boleh hak ni. Tapi itu bahasa lah. Kita tak nak bincang bahasa sangat. Jadi kenapa dalam kitab fiqh dia akan guna kalimah wala yajuzu, tidak harus menggunakan. Bila kata tidak harus di sini, makna tidak harus maknanya haram. Tidak harus di sini maknanya haram. Tapi dah apa menggunakan kalimah ta'aruf, gunalah kalimah haram, mudah lalu faham. Tuan-tuan, cermatnya para ulama, dia masih lagi mereserve dari segi penentuan keharaman dan kehalalan. Kenapa? Kerana yang menghalal dan mengharam ialah Tuhan. Wala tasifu alsinatukumul kazib, haza halalun wa haza haram. Janganlah lidah kamu menyifatkan dengan cara dusta, hak ni halal, hak ni haram. Sebab itu kalau orang ngaji, orang baca dalam kitab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri pengasas mazhab kita Syafi'i. Imam Syafi'i dia ni jenis orang yang orang panggil satu sastrawan, yang kedua bahasa dia tu teramat halus, cermat dan dakik, seni. Dia tak guna kalimah harang-harang ni. Dia tak guna. Kalau kita baca dalam teks dia, dia banyak guna kalimah akrah, aku benci. Sebab itu setengah ulama kata, bila mana maksud Imam Syafi'i aku benci, maknanya haram lah tu. Sebagaimana di sini wala yajuzu. Jadi mereka biasanya akan guna kalimah macam tu. Dan mungkin bila kata wala yajuzu memberi satu isyarat, boleh jadi ada setengah-setengah manusia
yang mana keperluan untuk menggunakan kerana darurat dan sebagainya, maka pada masa itu mustasnaya, berlaku pengecualian, tapi tuqaddar biqadariha. Ad-darurat tubihul mahzurat walakinnaha tuqaddar biqadariha. Segala darurat itu menghalalkan, mengharuskan yang haram, tetapi hendaklah dikadarkan mengikut kadar semata-mata. Dia tak boleh lebih daripada itu. Kemudian bab seterusnya, as-siwak. Apa makna siwak? Gosok gigi. Bersiwak disunatkan. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-sha'im, illa ba'da zawali lis-sha'im wa huwa fi salasati mawadhi' ashaddu istihbaban. Okey. Bersiwak disunatkan pada setiap keadaan kecuali selepas matahari condong ke arah barat untuk orang yang berpuasa. Bersiwak disunatkan pada 3 keadaan. Ini maknanya amat-amat disunatkan. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairi, ketika mana mulut berbau, berubah, tak kala kerana diam yang lama atau kerana lain. Jadi mulut kita kalau kita senyap lama bau. Mulut kita kalau kita tak makan lama bau. Baik. Wa indal qiyam minan naum, ketika bangun daripada tidur, sebab tidur kan lama bau mulut. Wa indal qiyam ila salah, ketika nak sembahyang, masa tu sunat kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Okey, apa makna siwak? Siwak ni tuan-tuan, makna dia ialah kita menggunakan sebarang alatan bagi membersihkan gigi-gigi kita daripada sebarang sisa-sisa makanan atau bekasan yang membawa kepada bau mulut tersebut. Oleh kerana zaman Nabi, maka dia guna sejenis kayu. Kayu yang diguna namanya kayu arak. Kayu arak ini dia buat siwak. Yang sekarang ni kalau kita pergi Saudi kan ada orang buat siwak, itu kayu arak. Satu. Dalam nas yang lain kata, jika sekiranya tak ada kayu, carilah apa-apa benda pun boleh gosok atas gigi. Jika sekiranya tak ada benda lain, maka gunalah tangan kita, jari kita gosok. Kadang-kadang kita tengok orang tua zaman dulu gosok gitu dengan tangan. Tapi alhamdulillah, reka cipta zaman moden dengan menggunakan beruh gigi, maka itu adalah satu perkara yang baik. Cuma kita tengok beruh gigi daripada dulu sampai sekarang sudah berlaku perubahan. Ada yang lebih teradvance, ada yang sampai 10 riyal, 15 riyal satu, yang mana boleh bekok dengan sendiri, yang mana begian-begian. Itu kita katakan dia boleh, kerana matlamatnya bersih. Dengan menggunakan obat gigi yang halal, maka boleh. Tapi walaupun yang itu, kita jangan buat perbandingan. Kita jangan kata beruh gigi, obat gigi ini adalah baik dan terbaik dan tak payah lagi kita siwak. Jangan. Selama mana nas Rasulullah SAW dan sunnah Nabi, yang itu tetap didaulatkan. Kita buat tak apa, tapi jangan condemn sunnah Nabi SAW. Itu sebagai adab kita dengan Rasulullah SAW, dan sepatutnya macam itu. Sahabat ataupun kita kata diajar kepada kita siwak ni macam mana? Ada orang dia beruh gigi gini. Siwak sebenarnya dia bukan tarik depan ke belakang, mana kiri kanan, tapi dia dari atas ke bawah. Itu mengikut apa yang dia ajar. Sebab itu dalam sugi kan dia buat gini, dia tak gini. Kita tak, dia gini. Itu dia sugi. Kemudian nas menunjukkan sugi ni ada 2 kategori. Satu sunat. Setengah ulama menyatakan bahawa dia adalah sifatnya sunat muakkad. Sunat muakkad. Kerana Nabi SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tak menjadi bebanan kepada umatku, nescaya aku perintah mereka ni bersiwak, bersugi. Itu pentingnya sugi dalam kehidupan orang Islam. Wallahu a'lam. Ada soalan ke?
Kalau tak ada, kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram, ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.